Alhamdulillah, anak-anak dan para penonton sekalian, selama ini kita telah pun dapat mempelajari hukum-hukum asas dalam tajwid. Di antaranya kita telah dapat mengenal nun-nun mati yang menimbulkan satu hukum ikhfa, izhar, idgham dan iqlab. Begitu dalam bagian mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah, ada apa namanya hukum izhar syafawi, izhar apa lagi anak? Izhar mutamasilain, ikhfa syafawi. Begitu juga baris dua, semua ni kita telah bincangkan semuanya. Alhamdulillah, saya percaya anak semua telah pun faham dari pelajaran yang lalu. Kemudian kita belajar pula tentang makharijul huruf, di mana keluar setiap huruf daripada alif sampai ya. Bukan makhraj saja, tetapi sifat-sifat yang terdapat pada setiap huruf. Yang ada bunyi tebal, yang ada bunyi tipis, yang ada qalqalah, yang keluar angin, yang tertahan angin, yang lepas suara, yang ada bunyi tafasyi, bunyi bertaburan angin. Kemudian setelah itu anak-anak, kita belajar pula tentang hukum mad. Di mana mad itu terbagi kepada dua, ada mad asli, ya. Kemudian ada mad pula far'i. Pecah-pecahannya semua yang baca enam mad ni semua baca dua harakat. Kemudian yang 11 ni boleh dibaca layer pada dua harakat. Jadi selama ini, inilah yang telah kita baca, yang telah kita pelajari dalam hukum tajwid. Kali ini, satu dugaan, satu percubaan kepada rekan anak-anak. Iaitu mengeluarkan hukum apa yang telah kita pelajari dulu. Kecuali mad asli, cikgu tak minta. Lain, kalau kita dapat dengar, kita keluarkan. Ya, mad asli saja. Mad asli kalimi. Jangan keluarkan. Ini tidak dikehendaki. Lain pada itu, kalau kita dapat, kita keluarkan. Kita tengok kepada grafik anak-anak. Dalam ayat suratul Al-Qadr. Yang berbunyi, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ya. Ayat ini cikgu akan baca. Jadi tugas anak-anak apa? Di samping anak-anak mendengar bacaan cikgu. Disitulah kita cuba mengeluarkan hukum yang pernah kita pelajari. Apa saja hukum? Kecuali mad asli kalimi. Baik. Semua bersedia. Tengok kepada grafik, ya. Cikgu baca. Kalau kata dia ada Quran, cuba tengok bagaimana bacaan, bagaimana nak keluarkan hukum-hukum yang berkenaan. Cuma dia bersedia, ya. Para penonton, cikgu baca. Cuba para penonton dengar mana hukum yang telah kita pelajari, kita keluarkan, kita timbulkan, kita bincangkan sekarang. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagaimana anak? Inilah ayatnya. Kita nak lihat apa yang anak-anak boleh keluarkan. Hukum-hukum yang telah kita pelajari. Suratul Qadr namanya anak, ya. Baik. Coba kita kemukakan soal yang pertama kepada Muhammad Izzat. Apa yang Muhammad Izzat boleh keluarkan? Inna anzalnahu. Cuba. Terdapat hukum wajibul gunnah, cikgu. Yang pertama sekali wajibul gunnah. Di mana? Pada kalimah inna. Kata Muhammad Izzat, inna.
ada satu hukum namanya wajibul gunnah. Macam bacaannya nak sekarang kita nak tugaskan macam mana? Apa macam? Adalah didengungkan. Didengungkan bunyi Inna. inna. Mesti ada bunyi dengung katanya. Katanya kalau orang baca inna, salah lah. Inna. Macam mana kita kenal sekarang wajibul gunnah? Dapat dikenali setiap huruf nun yang bertanda sabdu di atasnya itu. Boleh kenal wajibul gunnah kalau ada nun, ada sabdu di atasnya katanya, itu wajibul gunnah. Tepat anak. Berapa harakat panjang sini? 2 harakat. 2. Itu dia. Tepat tak yang pertama? Para penonton tentu bersetuju juga ya. Hukum pertama, itulah dia wajibul gunnah. Dikenal kerana nun ada bersabdu. Dia baca berapa panjang gunnahnya? 2 harakat. Hukum yang kedua. Kita bertanya kepada Muhammad Taha pula. Inna anzalnahu. Dengar lagi. Inna anzalnahu. Cuba apa hukum yang kedua? Hukumnya mad jaiz munfasil, cikgu. Mad jaiz munfasil kata dah anak. Yang mana? Inna. Yang panjang na tu. Bagaimana? Mad jaiz munfasil. Baik, bagaimana kita kenal mad jaiz munfasil? Ia dapat dikenal apabila mad bertemu dengan hamzah pada kalimah yang lain. Pada kalimah lain, hamzah kalimah lain. Mana kalimah yang pertama? Inna. Ya, yang kedua? Anzalnahu. Baik. Berapa harakat kita boleh baca berapa wajah di sini? Ada 2 wajah, cikgu. Ketika bila? Ketika wasal. Apa dia? 4 dan 5 harakat. 4 dan 5 harakat. Baik, kalau kita wakafkan inna? 2 harakat, cikgu. Boleh baca 3, 4? Tidak boleh. Kerana? Kena wakaf. Kerana wakaf, kerana bukan lagi mad jaiz Fasil. munfasil. Jadi mad apa? Mad tabi'i. Asli ka? Kalimah. Atau mad tabi'i ka? Kalimah. Tepat. Mad jaiz munfasil. Boleh baca 4 atau 5. 4 yang lebih utama. Alhamdulillah. Sudah dapat kita lihat bagaimana jawapannya anak. Terus kita bertanya ke Muhammad Amin. Yang ketiga. Bagaimana? Inna anzalnahu. Apa hukum yang ketiga kita boleh keluarkan di sini? Hukumnya ikhfa hakiki, cikgu. Ikhfa hakiki kata dapatnya anak. Betul atau tidak? Kita ikuti. Yang mana ikhfa hakiki ni? Pada kalimah anzalnahu. Anzalna kata ada ikhfa hakiki sini. Macam mana kenal? Dapat dikenal nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yang 15. Yang 15. Sini huruf apa yang kita jumpa? Huruf zai, cikgu. Huruf zai. Bagaimana cara bacaannya? Itu dia yang perlu. Cara bacaannya, nun diikhfakan di si zai serta dengungkan 2 harakat, cikgu. 2 harakat. Jangan lebih. Inna jangan lebih. 2 harakat saja. Alhamdulillah anak, cara bacaannya kita sudah dapat 2 harakat kata dia. Dan kita bunyikan dia kata antara bagaimana di sisi bezai. Ya, bukan dimasukkan. Diikhfakan artinya di sisi zai. Itu dia soal yang ketiga yang telah diberi jawapan dengan tepat anak. Boleh jadikan panduan ini. Soalan yang keempat. Kita bertanya kepada Suhana. Apa kau boleh dapat sini lagi? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cikgu tak bertanya mad asli apa? Kalimi. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Ada apa hukum sini? Hukumnya mad jaiz munfasil, cikgu. Lagi satu dapat mad jaiz munfasil. Di mana? Wa ma. Wa ma. Macam mana kita kenal? Kerana huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimah. 2 kalimah. Maknanya satu ma, lain tempat, adrakah lain tempat. Ya. Baik, berapa wajah tadi? Kita sudah tahu? Ada 2 wajah. Bila ketika? Ketika wasal. Ketika wasal. Cuma cikgu nak tanya satu aja. Ini hukmi ke hakiki? Kita sudah tahu dulu. Ada hukmi, ada hakiki. Ya, macam mana? Hukmi, cikgu. Hukmi. Sebabnya boleh Sebab boleh berhenti. betul ke? Hukmi ke hakiki? Dah lupa anak-anak ya. Hakiki. Sebab boleh berhenti. Hukmi tak boleh berhenti. Macam ya ayyuha, mana boleh berhenti? Ini hakiki. Boleh berhenti kalau habis nafas kita berhenti. Wama. Yang tak boleh berhenti, itulah hukmi. Sekarang namanya hakiki. Itu saja yang tak dapat jawapannya anak. Tapi lain semua betul. 4 atau 5 harakat.
Terus kita soal bahagian yang kelima kepada Mastura pula. Wa ma adraka. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kita tak mau mat aslih, tak mau ya. Terus Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dengar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa hukum yang kelima dapat? Ya, cikgu, hukum yang kelima terdapat hukum idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Yang kelima kata dia. Ya. Apa misalnya kita dapat sini? Pada kalimah khairum min. Khairum min. Kata dia idgham ma'al ghunnah. Macam mana kita dapat kenal? Ia dapat dikenal apabila baris dua bertemu dengan huruf mim. Baris dua saja ke? Nun mati. Nun mati juga. Baris dua atau nun mati jumpa dengan mim. Namanya khairun. Apa tugas kita nak buat sekarang? Tugasnya ialah hendaklah diidghamkan Dan serta didengungkan. masuk idgham dan ada dengung. Cuba bacakan sikit. Khairum min. Itu dia. Masuk dan dengung. Kalau kita masukkan tak dengung, salah. Khairum min. Ataupun dengung saja, tak ada masuk. Khairun, tak boleh juga. Dua tugas. Masuk dan dengung. Itulah mad. Apa nama hukumnya? Idgham ma'al ghunnah. Terus kita soal kepada Zahra pula. Sini tengok khairum min alfi syahr. Tengok kepada grafik kita anak. Min alfi syahr. Apa hukum yang keenam kita dapat keluarkan sini kita ni kepada Zahra? Hukumnya izhar halqi, cikgu. Izhar halqi. Hukum yang keenam kita tanya anak. Izhar halqi. Bagaimana? Dalam mana tempat? Cuba terang dulu. Dalam min alfi syahr. Min alfi syahr. Yang mana yang kita nak izharkan sini? Nun mati bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu hamzah. Cuba bacakan. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Macam mana Zahra boleh kenal ni kata izhar halqi ni? Setiap nun mati atau baris dua yang bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi yang 6, cikgu. Berapa huruf 6 tadi? Apa yang betul? Boleh ingat tak apa huruf 6? Hamzah, Hamzah, ha, ha, ain, ain, ha, ha, ghain, ghain, kha. kha. Ini 6 huruf. Kalau nun mati atau baris 2, maka hendaklah baca dengan izhar. Apa erti izhar yang sebenarnya? Izhar hendaklah Erti izhar tu apa? jelas, nyata, Dan terang, tanpa keluarkan nun daripada makhraj, makhraj dan tanpa dengung. kalau orang baca dengung, salah tak? Salah, Dia baca min alfi. Ada satu bacaan lagi dia macam kalah-kalah. Min alfi. Min alfi. Mina. Tak boleh. Dia nun mesti terang. Itu makna izhar. Terang, keluarkan pada makhrajnya. Makhraj nun, kita tahu di hujung lidah yang ditekankan di gusi atas hadapan. Jadi, min terangkan betul. Itu dia anak. Jawapan Zahra, alhamdulillah, diberikan dengan tepat. Dan huruf-hurufnya sekali jangan lupa anak ayat 6 huruf. Kalau nun mati atau baris 2 bercubur dengan huruf 6, ini mesti dibaca dengan izhar halqi. Balik kita pula kepada izzat. Apa yang kita dapat dalam ayat yang berkenaan yang berbunyi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dengar lagi anak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Apa hukum yang ketujuh? Cuba terangkan. Terdapat hukum mad wajib mutasil itu. Mad wajib muttasil. Tadi banyak dua kita dapat mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil. Kali ini katanya kita jumpa mad wajib muttasil. Mana kalimah yang wajib muttasil ni? Al-malaikah. Al-malaikah. Tanazzalul malaikah. Dia kata mad wajib muttasil. Cuba bagaimana kita dapat kenal mad wajib muttasil? Ini dapat dikenal mad dan hamzah berada dalam satu kalimah, cikgu. Mad dan hamzah berada dalam satu kalimah. Mana dia? Yang mad la. Yang hamzah mana? I. Itu dia. Kalau dikata-kata mala, kita tak erti.
Kalau disambung malaikah, baru faham maknanya. Iaitu makna dalam satu kalimah. Baik. Bagaimana bacaan ini? Kalau bacaan wasal macam mana? Hendaklah 4 atau 5 harakat cikgu. Wajah ke? Hendaklah mesti baca ke atau macam mana? Boleh pilih tak? Boleh cikgu. Boleh pilih. Artinya harus 2 wajah ni kita boleh baca. Boleh baca 4. Boleh baca 5 harakat. Ketika bila? Ketika wasal. Ketika wasal. Sini boleh wakaf tak agaknya? Tak boleh cikgu. Kenapa? Kerana Hamzah berada di tengah kalimah. Di tengah kalimah macam nak wakaf malaikah. Malakah tak boleh lah. Yang boleh hanya di hujung kalimah hamzah, baru boleh wakaf sana. Baik, mana afdal utama antara 4 kalimah? 4 cikgu. 4 harakat dalam tarik syatibiyah itu yang afdal. Walaupun boleh 5, tapi 4 lebih utama. Baik, cikgu nak tanya. Kalau ketika wakaf, berapa wajah ada? Kalau ada hamzah di hujung. Hamzah di ujung. 2 harakat cikgu. Boleh baca 2 harakat kalau hujung? Minas sama. Itu misalnya ha di hujung. Boleh? Baik, terus kita pergi bertahap. Tanya. Kalau hamzah di hujung kalimah, kata minas sama, berapa wajah? 3 wajah cikgu. Itu dia, 3. Macam mana datang 2 pula? Apa dia? 4, 4, 5 5, dan 6. 6. Kalau hujung kalimah. Ini kan di tengah. Tak boleh hanya 2 saja. Kalau di hujung, baru boleh baca 4, boleh baca 5, boleh baca 6. Itu dia. Alhamdulillah. Kita dah dapat kenal mad wajib muttasil ketika bacaan wasal ataupun ketika bacaan waqaf. Ini menurut bacaan riwayat Hafs, Tariq Syatibiyah. Tapi kalau tengok Jazariyah nanti anak, ada boleh lagi bacaan yang lain. Tetapi kita ambil Tariq Syatibiyah yang kita pelajari selama ini. Seterusnya, cikgu nak bertanya pula kepada Muhammad Amin. Apa hukum yang boleh kita keluarkan sini? Hukum yang ke-8 sini. Tadi 7, mad wajib muttasil. Yang ke-8 apa hukum yang kita keluarkan? Terdapat hukum idgham mislain cikgu. Idgham mislain. Anak-anak. Pada apa misal? Pada misal rabbihim min. Rabbihim min. Bagaimana anak-anak sekalian dan para penonton, tepat atau tidak dia kata idgham mislain? Pada misal rabbihim min. Apa ayatnya ujung tadi itu anak? Warruhu fiha biizni rabbihim min. Biizni rabbihim min. Itu dia. Biizni rabbihim min. Macam mana kita kenal idgham mutamassilain? Dapat dikenal huruf mim mati bertemu dengan huruf mim berbaris cikgu. Apabila mim mati katanya, bertemu dengan huruf mim yang berbaris, itulah dia kata idgham mutamassilain. Macam mana cara bacaannya? Cara bacaannya dimasukkan diidghamkan mim pertama ke dalam mim yang kedua. Ya, masuk tu cakap Melayu. Idgham tu kan cakap Arab. Ya, arti diidghamkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua. Itu saja tugas lagi. Dengan kadar dengung 2 harakat cikgu. Ada pula lagi dengung. Sudah masuk dengung. Jadi cuba bacakan. Rabbihim min. Rabbihim min. Rabbihim min. Itu dia anak-anak. Betul. Terus kita tanya sekali lagi balik kepada Sahona pula anak-anak. Ya, Sahona. Cuba tengok apa hukum yang ke-9 kita boleh keluarkan di sini. Ada tak hukum yang ke-9? Ada cikgu. Terangkan. Hukumnya ialah hukum ikhfa hakiki. Dapat lagi satu hukum ikhfa hakiki. Tak pernah kita jumpa ikhfa hakiki. Baru kali ini anak-anak ya. Baik, di mana misal yang ada ikhfa hakiki ni? Misalnya min kulli. Min kulli katanya. Min kulli. Baik, macam mana kita dapat kenal ikhfa hakiki ni? Ia dapat dikenal apabila baris 2 ataupun nun mati bertemu salah satu daripada huruf ikhfa hakiki yang 15. Sudah tadi kita dapat satu anzalna kan? Ini makna ikhfa yang kedua? Yang kedua. Jadi artinya apabila nun mati atau baris 2 jumpa dengan salah satu dari 15 huruf yang 15 ni. Ingat tak huruf 15 ni? Kita dah catat dulu dia punya apa? Syairnya ada semua. Ingat tak? Tak. Tak ingat. Kita tanya kepada yang masturah, ingat tak?
Ya, cikgu. Cuba. Jika dikumpulkan ia menjadi Ah. satu jeza, Ah. saddaka, fasiq, batazin, syazin. Lagi satu ada syair lagi ada tak? Saif tasana, Ah. kam jada syakh, sun qad sama, dun tayyiban, zid fi tuqan, da' zalima. Ya, ada lagunya anak. Sif zatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Kalau kita lagukan, kita dapat huruf-huruf ni. Ini sudah jumpa dengan kaf. Sif zatana kam. Itu dia. Kam jada kam. Apabila nun mati, baris dua mati jumpa dengan kaf, maka hendaklah kita baca dengan hukum ikhfa apa? Hakiki. Jadi berapa harakat dengungnya? 2 harakat cikgu. 2 harakat. Kata siapa? Sawana tadi. Sawana tak dapat jawab tadi. Masturah sudah tolongkan sedikit. Dia bagi syairnya tu anak-anak ya. Baik, terus kita minta kepada Masturah. Apa lagi hukum yang kita boleh keluarkan yang ke-10 sini cuba? Ada satu lagi cikgu, Ya. iaitu hukum izhar haqi pada kalimah salamun hiya hatta. Ada lagi satu. Salamun hiya hatta katanya izhar halqi. Macam mana kenal? Ia dapat dikenal cikgu apabila nun mati atau baris 2 bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi yang 6, Sini apa hurufnya? iaitu huruf ha. Cuba baca macam mana? Salamun hiya hatta. Apa nak buat tugasnya? Hendaklah dibaca dengan nyata tanpa didengungkan. Nyata apanya? Baris 2. Baris 2-nya ya. Salamun hiya. Baris 2 tu nyata, nak terangkan, nak jelaskan tanpa ada bunyi dia. Dengung. Dengung. Masya Allah. Nampaknya kita dapat membincangkan satu ayat Inna anzalna sampai kepada akhirnya, dapat kita beberapa hukum yang berkenaan. Kalau anak-anak selalu buat begitu, kita mendalami dalam pembacaan Quran ini, kita akan dapat lebih faham insya-Allah pada apa-apa bacaan insya-Allah. Jadi anak, hingga kita bertemu lagi, saya ucapkan rajin-rajinlah selalu baca Quran, rajin-rajin selalu melihat kepada catatan, hingga kita bertemu pada akhir yang lain insya-Allah. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله